Sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ni, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu yang beri manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, rezekikan kepada kami kepahaman yang luas. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang beramal dan sekalian ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas di dalam menuntut ilmu kerana mencari keredaan-Mu dan ingin mendekatkan diri kami kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah dan benar-benar kita merasakan dalam hati kita, dalam lubuk hati kita yang dalam, yang bahawasanya pertemuan kita pada malam ini adalah dalam kehendak Allah, dalam qada dan qadarnya, dalam kehendaknya sejak azali lagi tuan-tuan. Maka kita sentiasa kembali memandang kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas sekalian nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan ya. Walaupun zahirnya kita yang melakukan ketaatan ini, tetapi hakikatnya ketaatan ini semuanya daripada kehendak Allah sejak azali. Kita kena faham, tuan-tuan, setiap perbuatan kita ni, sama ada solat kita, zikir kita, semua itu bukan baru nak jadi pada hari ini. Kalau kita nampak perbuatan tu kita yang create, kita yang buat sendiri, kalau gitu kita ada iman. Iman tak ada, tuan-tuan ya. Di mana kita letakkan iman kita kepada qada dan qadar kalau kita nampak perbuatan kita ni kita yang buat? Di mana iman kita nak letakkan Allah sebagai pentadbir, sebagai penggerak, sebagai yang menguruskan? Jadi kalau orang nampak perbuatan semayang ni dia yang buat, perbuatan semayang ni semata-mata bermula dengan diri dia, silap gaya boleh jatuh kepada syirik khafi. Syirik ni maksudnya tak nampak Allah, nampak diri, nampak kekuatan diri, tuan-tuan. Jadi orang yang beramal ibadah begini 20 tahun, 30 tahun pun takkan dapat dekat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada anak murid saya baru ni umur 16 tahun, tuan-tuan, tapi saya memang maknanya nakkan ada remaja-remaja kita yang berfikiran begitu, tapi sangat jaranglah nak jumpa, tuan-tuan ya. Jadi ada seorang dua yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, tuan-tuan, minat kepada pengajian tauhid ni. Tuan-tuan, ada seorang dua anak murid saya yang ikut pengajian tauhid ni, tuan-tuan. Walaupun umur 16 tahun, tetapi jiwanya ataupun hatinya sudah ada perasaan nak kenal Tuhan, nak dekat kepada Allah. Kalau semayang sunat ni, orang balik belaka dah, dia orang ni tak balik, dia orang ada satu grup dia orang, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur, tuan-tuan. Tak banyak pun tak apa, walaupun sedikit, tapi mereka lah esok yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ni, tuan-tuan ya. Bila saya tengok keadaan mereka, begitu teringat saya zaman muda-muda saya itu macam itulah, tuan-tuan ya. Sibuk nak mencari perkara begitu, tuan-tuan ya. Mereka ni ada di Tanjung Puteri. Kalau di Taman Mawar ni tak ada, tuan-tuan. Anak-anak remaja kita muda-muda yang duduk dalam kuliah saya ni tak ada. Seluruh pengajian saya tak ada, yang ada di Tanjung Puteri je. Ada. Mereka ni ada grup mereka 5-6 orang gitu. Semua umur 16, 15. Tapi semua semayang lama. Orang balik belaka dah. Dia orang dengan witirnya, dengan sunatnya, tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
berikan jiwa mereka jiwa yang terus kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun muda begitu, tapi persoalan mereka matang. Antara dia tanya pada saya baru ni sebelum balik, dia kata, ustaz ni saya nak kait dengan memandang Tuhan ni tuan-tuan ya. Dia kata, ustaz boleh jelaskan kepada saya masuk ikhlas yang sebenar. Saya takut amal ibadah saya ni bagaimana pandangan Allah. Tuan-tuan, kita umur 40-50 pun kadang-kadang kita tak terlintas aku ni ikhlas ke belum. Kita ni kadang-kadang nak sebut ikhlas pun, kita nak jelaskan ikhlas yang sebenar tu pun kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh nak jelaskan. Jadi budak-budak umur 16 tahun ni dah ada perasaan gitu tu maknanya bagus tuan-tuan ya. Maksudnya ada perasaan dia risau akhirat dia, risau kematian dia. Maksudnya ibadat dia ni adakah Allah pandang ataupun tidak Allah pandang, tuan-tuan. Jadi tanya kepada saya, ikhlas tu apa ustaz? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, ikhlas ni kita kena faham, kena ada dua dia punya rukun dia, tuan-tuan ya. Ikhlas ni penting. Kalau tidak ada ikhlas, maka amal ibadah ni sebanyak mana pun tidak ada dalam pandangan Allah, sia-sia, tuan-tuan. Sebab itulah nombor satu perkara yang lebih penting daripada amal ialah niat, tuan-tuan. Amal ni belum tentu apa-apa. Walaupun seluruh langit dan bumi belum ada ketentuan, melainkan bermula dengan niat itu. Niat ini kalau betul, kalau besar, kalau kecil, maka pahala amal itu bergantung kepada besar atau kecilnya niat ni. Sebab itulah kata ulama, kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Ni penting niat ni tuan-tuan. Maka hari ni kita tengok hidup kita kurang mendapat rahmat pertolongan daripada Allah. Kita kata kita kuat beramal dah, kita kuat berzikir dah dan sebagainya. Kena balik muhasabah, tujuan niat amal kita sudah mencapai ikhlas ataupun belum, tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, berapa banyak amal yang besar amal, maksudnya perbuatan dia tu nilai daripada pandangan manusia besar. Mengajar, bukan kecil mengajar ni tuan-tuan, besar, tuan-tuan. Jihad ni Islam ni besar, bersedekah besar, jadi imam besar, jadi AJK masjid besar, bukan kecil tu nak menguruskan. Tetapi tuan-tuan, berapa banyak amalan yang besar-besar dikecilkan oleh niat. Niat tu sejauh mana kita dengan Allah. Jangan pandang kecil perkara ni tuan-tuan, ni perkara besar. Esok di akhirat kelak bila kita tengok ganjaran yang Allah beri, baru kita menangis, kenapa aku tak betul-betul ikhlas kerana-Mu ya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan bayang, tuan-tuan kerja hari ni kan, daripada pagi sampai petang, sepatutnya tawaran daripada kerajaan tuan-tuan tak 5,000 sebulan, tapi tiba-tiba majikan bagi tuan-tuan 200 je, menangis nak kita, penat kita bekerja. Esok balik di akhirat kelak, orang lain 27 kali ganda pahala solat, orang lain mahligai dalam syurga dengan sebab solat. Kita bukan setakat mahligai tuan-tuan, nak masuk syurga pun tak dapat, dan pahala kita kecil sangat, orang lain besar-besar lah tu. Maka hari tu baru kita menyesal. Allah kata, kenapa tak belajar bab niat, kenapa tak tanya dan sebagainya, kenapa tak mujahadah. Ni penting ada ilmu, tuan-tuan. Bila kita ada ilmu, maka ada panduan kita. Sebab tu beramal kena ada sandaran, kena ada ilmu. Tak boleh beramal kita rasa maknanya amal kita tu dengan syok sendiri, tak boleh. Kena ada sandaran kita, pegangan kita, tuan-tuan. Ni dunia, tuan-tuan. Saya sebut dengan tuan-tuan, ya. Kita ni tuan-tuan kena ingat, kita ni tuan-tuan bukannya bangunan, bukannya matahari, bukannya bintang. Kita ni bukan cakrawala ni tuan-tuan. Kita bukan planet, kita bukan tumbuh-tumbuhan, kita bukan binatang. Tuan-tuan kena ingat, kita manusia, tuan-tuan. Dan kalau kita jenis benda-benda yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, tak apa, tak ada masalah. Sebab bila dunia ni hancur, tuan-tuan, hancur, dan tak akan bangkit berjumpa dengan Allah, tak ada masalah. Lepas tu Sayyidina Umar, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bila tengok binatang, tuan-tuan, dia kata, alangkah bahagianya kamu, sebab kamu habis kamu. Aku ni adalah hamba Allah yang akan diterima oleh Allah. Maka tuan-tuan, tak boleh kita dengan dunia ni kita kisah tak kisah, sebab kita akan dibangkit semula. Sebab kita manusia. Dan makhluk di muka bumi ni tuan-tuan, dua makhluk sahaja yang akan bangkit semula, yang lain hancur. Sebesar mana pun hancur, tuan-tuan ya. Yakni jin dan manusia. Oleh kerana kita ni Allah takdirkan kita menjadi manusia, maka nak tak nak kita kena bersungguh-sungguh di muka bumi, khasnya mengenai dengan niat, tuan-tuan. Sebab tu maknanya apa saja amal ibadah dekat dunia ni, bermula yang paling penting adalah niat, tuan-tuan ya. Baik. Jadi niat ni tuan-tuan, dia mesti ada rukunnya yang dua. Kalau salah satu tidak ada, maka ibadah kita ni akan dipandang oleh Allah sebagai ibadah yang sia-sia. Rukun pertama, dia mesti ada rukun hakikat. Tuan-tuan, anak murid saya umur 16 tahun tanya,
Ustaz, ikhlas tu apa? Saya nak kait dengan pengajian kita pada malam ni, tuan-tuan ya. Jadi malam ni sama-sama kita amalkan niat ini, tuan-tuan ya. Rukun ni, rukun hakikat dan kena ada rukun syariat. Kena ada dua-dua ni. Salah satu tak ada, tak sah, tuan-tuan ya. Rukun hakikat untuk kita dia perkara ni disebut juga dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab Sirrul Asrar, tuan-tuan, dalam kitab Kashful Asrar dan sebagainya, rahsia dalam rahsia, karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya, tuan-tuan ya. Sebab tu dalam pengajian ikhlas ni ulama dia membahagikan ikhlas tu kepada 3 bahagian. Ikhlas orang yang permulaan, orang pertengahan dan orang akhir. Baik, ikhlas hakikat tu rukun pertama. Ikhlas hakikat ni ialah kita kena yakin dan kita kena sedar bahawasanya setiap amal ibadah kita ini kekuatannya ataupun perbuatan kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maknanya kita kena faham hakikatnya kita boleh solat ini Allah yang mensolatkan kita. Jadi ikhlas hakikat ni tak boleh pandang diri. Tuan-tuan, jangan kita tak ambil berat perkara gini. Jangan tak kisah ustaz nak cakap apa, dengar tak dengar biarlah. Esok Allah tanya kita, tuan-tuan ya. Jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang kita ni nak pahala tak? Nak pahala kena betul yang ni dulu. Kalau tak ada pahala, tuan-tuan ya. Ikhlas ni lawannya syirik. Ikhlas lawannya syirik. Ikhlas ni semata-mata nampak Allah, kerana Allah, tuan-tuan. Jadi ikhlas kerana Allah ni dua. Syirik ni boleh berlaku dua perkara. Satu, syirik dengan memandang diri. Kita rasa kekuatan semayang ni bermula dengan kita. Ataupun kita rasa ibadat solat ni kita yang melakukannya tanpa kita merasakan. Kita tak sedar Allah lah, kita sedar kita, tuan-tuan ya. Kita tak sedar Allah, kita sedar kita. Itu tak boleh sedar kita. Kesedaran jiwa kita ni kita kena sedar Allah yang mensolatkan kita. Tak boleh sedar kita yang solat. Kalau kita sedar kita nampak kita lah. Yang tu hakikat kena buang. Kalau kita nampak kita yang solat, kalau begitu ada ujub, tuan-tuan. Kita yang berzikir ada ujub. Zahir kita, tapi batin kena nampak Allah. Itu kata hakikat tu, tuan-tuan ya. Jadi yang tu kena nampak Allah dulu, jangan nampak kita. Itu baru selesai rukun ikhlas yang hakikat, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang zikir banyak-banyak Allah, Allah, Allah dan 1000 kali dan sebagainya, tapi dia nampak dia yang berzikir, kekuatan ni datang daripada diri dia, kemudian dia rasa maknanya diri dia lah, sombong dan sebagainya, tuan-tuan, maka zikir dia 1000 kali pun tak dipandang oleh Allah sebab tak ada syukur dengan Tuhan. Tak boleh nah. Jadi kita ni apa saja amal ibadah kena pandang Allah. Tu hakikat, kena nampak Allah nah. Bahkan kita boleh semayang ni pun kehendak Allah sejak azali lagi. Baik buruk semuanya sudah ditentukan oleh Allah sejak azali. Ini adalah kitab yang kita akan belajar pada hari ini. Kalau kita pandang diri, ujub, tuan-tuan ya, syirik kepada Allah dengan meletakkan diri ada kekuatan. Jadi kena nampak Allah lah. Itu rukun hakikat. Baik, rukun yang kedua, rukun syariat pula. Tuan-tuan, nak dapat ikhlas ni, maka mestilah ibadah yang kita lakukan semata-mata nak dekat kepada Tuhan, nak dapat keredaan dia. Itu rukun syariat. Makna kata ada orang dia beramal ibadat kadang-kadang betul dah dia nak redha Allah, dia bangun malam nak pahala dan sebagainya, tuan-tuan, nak Allah kasih, tapi kadang-kadang batin dia berbangga, dia rasa dia boleh bangun malam, dia rasa dia boleh buat perkara semua dengan diri dia tak nampak qada qadar Allah yang memilih dia dengan rahmat dan sebagainya, tak nampak kok tu. Jadi habis juga amal ibadah dia. Ada orang nampak dah hakikat ni Allah yang buat dia solat dan sebagainya, tetapi syariat tak betul pula. Dia beramal ibadah nak bagi orang tengok dan sebagainya, tu pun tak boleh. Jadi hakikat kena pandang Allah, jangan nampak diri, supaya hati kita ni tidak mensyirikkan Tuhan dengan diri kita sendiri, dan kita beramal semata-mata kerana Allah. Tu syariatnya, tuan-tuan. Jangan beramalnya kerana tugasannya imam datang kerana tugasan, jangan. Kita datang kerana kita nak semayang berjemaah dapat 27 kali ganda, nak dapat pahala supaya amal ibadah kita ni Allah kasih. Itulah, jangan datang kerana jawatan, kerana apa-apa dan sebagainya, tapi kita datang semata-mata menuntut keredaan Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana pandangan manusia dan sebagainya. Itu dua syarat ikhlas gitu, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita mengaji, tengok kepada pengajian kita pada malam ni, maknanya semua yang berlaku di alam ni sedikit pun tidak terlepas daripada kehendak dan perbuatan Allah. Bahkan telah pun dikehendak oleh Allah sejak azali lagi, tuan-tuan. Kena yakin begitu nah. Habis, tuan-tuan. Baik, kita sambung tengok pengajian kita ni.
Jadi mukaddimah yang saya terang dengan tuan-tuan tadi tu dah ada dah dalam kitab ni tuan-tuan ya. Jadi contoh tu dah ada dah. Tadi kita terang panjang-panjang tu, tu contoh untuk kita belajar pada malam ni tuan-tuan ya. Baik, pembahasan malam ni agak halus tuan-tuan ya. Dia berkenaan dengan akidah kita nah, i'tikad kita dengan Allah. Ni agak dalam pembahasan malam ni, kena dengar baik-baik tuan-tuan ya. Syekh Abdullah tentang kuliah dia hari Jumaat baru ni, dia jelas tentang perkara ni panjang nah. Kalau abang Sani boleh dengar Syekh Abdullah kebetulan cerita pasal perkara ni panjang halus pada hari Jumaat baru ni lah. Baik, kata pengarang kitab kita nah. Kejadian, tuan-tuan tengok nah. Kejadian ni maksudnya perbuatan Allah, tuan-tuan. Kita bila masuk bahagian tauhid ni, kita kena yakin 100% apa yang sedang tuan-tuan tengok ni, yang sedang berjalan ni, sama ada yang berlaku pada diri kita atau yang berlaku pada sekalian makhluk ni, semua itu hakikatnya Allah punya perbuatan. Maksudnya Allah yang sedang mentadbir, Allah yang sedang memperjalankan. Kena nampak Allah lah, hakikatnya begitu nah. Sebabnya tuan-tuan, yang sedang berlaku ni semua ceritanya Allah sudah siap dalam satu CD dah, satu buku dah ada dah. Jadi sebab tu kita kata kita datang ni bukan kebetulan, memang kehendak Allah sejak azali kita boleh jumpa pada malam ni tuan-tuan. Jadi kejadian dan ketukanannya, maksudnya perbuatan Allah nah. Dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat. Maknanya hakikat nah, ni segi hakikat. Hakikatnya semua kafir, Islam, tuan-tuan, miskin, kaya, hakikatnya semua tidak terlepas daripada kehendak Allah. Ini yang saya kata dalam sikit ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, perkara ni disebut dalam kitab Sirrul Asrar, dibahaskan oleh Syekh Abdullah Jumaat baru ni tuan-tuan ya. Jadi anak-anak murid Syekh di Pasir Gudang ni yang dah ambil bai'ah zikir dengan Syekh, boleh dengar kuliah Syekh pada hari Jumaat baru ni. Halus Syekh cerita pasal perkara ni tuan-tuan ya. Jadi kalau kira baik, buruk, coronavirus dan sebagainya, tuan-tuan nak kafir, murtad, Islam, taat, maksiat, kalau kira perkara tu dari segi hakikat memang Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukannya sejak azali. Nak jadi apa semua ni sudah siap belaka tuan-tuan ya. Baik, cuma kata Syekh Abdul Qadir Jalani tuan-tuan ya, ni yang nak kena faham betul-betul ni tuan-tuan ya. Ramai orang tanya saya soalan ni tuan-tuan nak. Jadi perkara ni halus lah, memang halus tuan-tuan ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, baik betul lah Allah buat, yang buruk macam mana? Adakah perkara itu datang daripada Allah yang mencuri, yang berzina, tuan-tuan nak? Ya, dari segi hakikat ni, dari segi pengajian dari segi hakikat tak ada suatu perkara yang terlepas daripada Allah. Kita i'tikad begitu bukan maksudnya kita nak i'tikad perkara yang tak betul dengan Tuhan, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan seluruh perkara di alam ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita benar-benar faham tentang perkara ni tuan-tuan, baik, saya nak sebut dengan tuan-tuan begini tuan-tuan, contoh perkara ni bukan baru hari ni ada persoalannya. Bahkan perkara ni sudah berlaku dengan Nabi Musa AS tuan-tuan ya. Baik, Nabi Musa AS satu hari diberikan izin oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Adam AS tuan-tuan. Ini dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim tuan-tuan ya. Saya nak jawab dengan tuan-tuan ni, saya tak nak tuan-tuan kata saya jawab tak ada hujah, tak ada sandaran hadis. Ni hadisnya Sahih Bukhari wa Muslim tuan-tuan ya. Jadi Nabi menyebutkan suatu hari Allah mengizinkan roh Nabi Musa berjumpa dengan roh Nabi Adam AS tuan-tuan ya. Dan kepada Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa cakap apa pada Nabi Adam? Wahai bapaku Nabi Adam. Ni hadis Bukhari, hadis sahih tuan-tuan ya. Nabi sebutkan cerita ni. Kata Musa, wahai Adam, kerana kamulah kami semua keluar daripada syurga tuan-tuan. Jadi Nabi Musa ni menyalahkan Nabi Adam. Kalau bukan kerana kamu makan buah khuldi hari itu, maka kami semua takkan turun dekat muka bumi pada hari ini tuan-tuan. Disalahkan Nabi Adam. Apa Nabi Adam jawab tuan-tuan? Nabi Adam AS kata, wahai Musa, apakah sepatutnya kamu salahkan aku tentang keluarnya kita daripada syurga pada hari ini? Kerana kata Nabi Adam AS, Allah sudah pun berkehendak tentang kejadian tersebut sebelum adanya sekalian manusia. Nampak tak? Maknanya perkara ni pun telah berlaku di antara para Nabi, dan Nabi Adam juga menjawab kepada hakikat tauhid itu sendiri, hakikat perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Hujahnya Nabi Adam nak jawab apa? Jadi Nabi Adam balik kepada Tuhan tuan-tuan. Jadi Nabi Adam kata, wahai Musa,
perbuatan yang berlaku kepada aku itu memang dalam urusan Tuhan, dalam perancangan dia, dalam kehendak takdir kebijaksanaan dia. Sebelum aku ada di alam lagi, apakan daya aku untuk aku melawan segala qada dan qadar Tuhan. Baik, Nabi Musa senyap kan, tuan-tuan. Jadi ini hujah untuk menyatakan bahawasanya hakikatnya baik dan buruk itu sedikit pun tidak terlepas daripada Allah. Nanti saya akan jernihkan keadaan ini, tuan-tuan ya. Baik, itu hujahnya. Cuma tuan-tuan, baik, i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah ni yang kita kena betul pegang ni, tuan-tuan. Secara hakikat betul, semuanya tidak terlepas daripada Allah. Baik, kita yang nak pegang ni bagaimana? Ini yang kita kena faham. Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan Aulia, wali Allah yang agung, dia kata apa? Mengenai dengan qada dan qadar Allah ini, itu berkaitan dengan kekuasaan dia, tentang pentadbiran dia. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan kamu bahas perkara ini, ataupun jangan kamu mengkaji tentang perkara ini terlalu dalam. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu kaji juga, takut kamu jatuh kepada zindik. Tu yang Syekh Abdul Qadir letakkan, maknanya sebagai batu, panggil apa, sebagai ukuran ataupun sebagai panggil apa, guide lah, supaya Syekh Abdul Qadir jangan fikir lebih-lebih. Gitu kata Syekh Abdul Qadir. Nanti kalau kamu fikir juga, takut kamu jatuh kepada zindik. Zindik ni apa, tuan-tuan? Hari ni ramai orang zindik, ramai, tuan-tuan, zindik. Zindik ni sampai tahap bila berlaku suatu perkara yang buruk, kamu kata Allah takdirkan, Allah yang buat. Yang tu jatuh kepada zindik. Zindik ni, tuan-tuan, dia buang syariat, dia nampak keburukan dia semua, dia sandar ke Tuhan, sedangkan itu bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai jatuh ke situ, bahaya, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, hakikat betul, pegangan kod dalam kita betul, semuanya tidak terlepas daripada Allah, tuan-tuan ya. Lepas-lepas ni nak jadi apa-apa yang buruk dan sebagainya, semua betul dalam kehendak Allah. Baik, tuan-tuan, dan bila kita melihat kepada takdir Tuhan ni, banyak kali saya ulang kepada tuan-tuan ya, kita kena jernihkan dengan perkara ni. Apa dia, tuan-tuan? Setiap sesuatu, walaupun semuanya dalam urusan Tuhan, dalam kehendak dia, satu sifat kehambaan yang kita kena ada, tuan-tuan, ialah kita kena faham setiap kehendak Allah tu tidak ada yang sia-sia, tuan-tuan ya. Tidak ada yang sia-sia. Maknanya kalau kita nampak Nabi Adam tu, tuan-tuan, dia makan buah khuldi tu satu kesalahan. Tetapi adakah Allah saja-saja nak suruh dia makan? Kalau Allah tak buat takdir tu, bagaimana manusia yang jadi khalifah kat muka bumi? Itu yang kita kena faham, tuan-tuan ya. Contohnya, tuan-tuan, kita accident, tuan-tuan, jatuh motor, perkara tu buruk, tuan-tuan. Ataupun kita tengok ada orang kafir, lahir-lahir dalam keadaan kafir, tidak Islam, tuan-tuan. Kafir ni perkara yang buruk. Ataupun kita sendiri buat maksiat, tuan-tuan. Maksiat yang kita buat tu dalam takdir Tuhan tak? Ya juga dalam takdir Allah, tidak terlepas juga, tuan-tuan. Semua perkara-perkara yang buruk tu, tuan-tuan, kita tak boleh pandang ini semata-mata takdir Tuhan, tak boleh begitu. Kita kena pandang Allah Subhanahu Wa Taala menentukannya kepada kita, ya betul, tetapi ada hikmah, kena pandang kot tu nah. Ada hikmah, ada pengajaran yang kita kena belajar. Kenapa Allah jatuhkan kita pada dosa dan maksiat? Kenapa Allah buat kita jatuh daripada motor? Tu kita kena belajar. Kalau maknanya hari ni kadang-kadang orang bercerai, tuan-tuan tak? Bila kita kata kenapa awak bercerai? Allah takdirkan saya bercerai. Ini salah, tuan-tuan. Ini jatuh zindik. I'tiqad itu jatuh zindik, tuan-tuan. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, setiap perkara-perkara yang buruk bila berlaku, tuan-tuan, kena sandar ke kita. Kalau kita sandar ke Tuhan, kita salahkan takdir Allah, rosak akidah kita, bahkan hilang kehambaan kita. Dah Allah tentukan saya nak buat apa, tuan-tuan. Sebab ni salah, tak boleh i'tiqad begitu, tuan-tuan ya. Bahkan i'tiqad begini, i'tiqad syaitan, tuan-tuan. Syaitan pun sama juga, tuan-tuan ya. Ketika mana syaitan dilaknat oleh Allah oleh kerana dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, tuan-tuan ya. Dan bila syaitan ni dia tak nak sujud pada Nabi Adam dan Allah laknat dia, dia kata apa ke Tuhan, tuan-tuan? Siapa yang perangai dia bila dia buat dosa, dia sandar ke Tuhan, dia syaitan. Ni perangai syaitan, tuan-tuan ya. Jadi jangan sekali-kali kamu bercerai, kenapa? Takdir Tuhan. Kamu buat dosa, kenapa? Takdir Tuhan. Ni syaitan, tuan-tuan ya. Saya marah, tuan-tuan. Saya tak boleh dengar orang cakap begitu. Saya tampar je muka rasa, tuan-tuan. Saya cukup marah. Nanti saya akan bahas lagi dalam, supaya tuan-tuan lagi faham tentang perkara ini dengan jelas, tuan-tuan ya. Pertama, kalau kita buat dosa, kita nampak Tuhan yang buat kita, tu syaitan.
Tu perangai syaitan masuk dalam jiwa kita, tuan-tuan ya. Sebab syaitan ni bila mana dia Allah kata kau aku laknat kau, syaitan kata apa? Ya Allah, oleh kerana takdir kamu melaknat aku, maka mulai pada hari ini aku akan sesatkan Nabi Adam. Nampak? Syaitan bila dia buat keburukan, dia rasa dilaknat oleh Allah, dia balik pada takdir Tuhan. Keburukan dia balik pada takdir Allah, tuan-tuan. Ini syaitan ni perangai. Dia salahkan Allah, tuan-tuan. Kita jangan sekali-kali begitu. Kalau kita tengok para nabi, tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam, walaupun dia makan buah khuldi, walaupun dia tahu itu kesalahan dia, tapi para nabi, i'tiqad mereka, salah yang mereka buat disandarkan kepada diri mereka. Nabi Adam, tuan-tuan, bila dia turun dekat muka bumi, dia buat apa? Dia doa dengan satu kalimah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doa inilah yang kita baca saat kali lepas sembahyang, tuan-tuan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia bertaubat dengan doa ini, mengaku dia menzalimi diri dia sendiri, dia buat salah kepada Allah. Ni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Para nabi, orang yang beriman kepada Allah, kesalahan yang buruk itu semua kerana perbuatan kita, kerana kelemahan kita. Tapi kalau kita nampak perbuatan buruk datang daripada Allah, tu perangai syaitan. Nabi tak buat begitu, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tengok ayat Qurannya, memang Allah ajar kita begitu. Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang baik yang datang kepada diri kamu, itu semua datang daripada pertolongan Allah. Dan setiap perkara yang buruk, yang tak baik itu maksiat, tuan-tuan. Perkara yang buruk, zina, mencuri dan sebagainya, kafir, murtad, itu datang daripada diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Hari ni manusia, tuan, manusia celaka tak celaka je, tuan-tuan. Saya sebut bahasa gitulah. Saya nak tuan-tuan pahat dalam hati, tuan-tuan, celaka. Biar tuan-tuan tahu nah. Lekat dalam hati kita semua celaka, tuan-tuan ya. Celaka, bodoh tak bodoh, saya marah, tuan-tuan, bab gini. Saya tak suka mempermainkan Allah, saya tak suka, tuan-tuan ya. Bahkan dalam TV, media-media ni banyak ustaz-ustaz kita juga yang menyalahkan takdir Tuhan ni, tuan-tuan. Dalam belajar akidah ni, kita kena sensitif perkara, sensitif, tuan-tuan ya. Kenapa awak ceraikan isteri awak? Nak buat macam mana? Takdir Allah, memang saya dengan bini saya setakat ni sahaja. Oh, mudah kau Kau ceraikan bini kau kahwin nombor 2, kau salahkan takdir Tuhan. Kau sebutlah kelemahan diri kau. Kau lemah iman, kau tak sabar. Ni kau nak salahkan takdir Tuhan. Mudahnya kau nak lepaskan diri, tuan-tuan. Manusia hari ni, celaka tak celaka, bodoh tak bodoh manusia pada ni, tuan-tuan ya. Yang baik, aku yang baik, aku yang pandai. Berjaya ni kerana urusan aku. Oh, kuat sangat, tuan-tuan. Boleh speak, tuan-tuan. Jadi kalau dalam urusan pentadbiran, kita dekat sekolah ke, kita di surau ke, kita dengan kejayaan kita apa saja yang kita buat di pejabat kita ke, di rumah ke, bila yang baik nampak kita, tuan-tuan, nampak aku bagus, aku hebat. Apa yang baik-baik semua sandar pada kita. Yang buruk kita sandar kepada Allah. Ni manusia paling bodoh sekali, tuan-tuan. Ni manusia paling celaka sekali. Dapat baik, sombong, nampak diri kita. Bila buruk, kau sandar kepada Tuhan. Padahal sebenarnya pada hakikatnya engkau nak melatih nafsu kau saja. Kau jahat, kau tak betul, kau tak nampak diri kau tak betul, kau kata Allah yang tak betul. Ni kata saya celaka. Padahal sebenarnya tuan terbalik. Sepatutnya yang baik, alhamdulillah, Allah tolong saya, taufik hidayah daripada Allah. Itu yang betul, sepatutnya begitu. Yang buruk, itu aku. Ni kita terbalik. Buruk Allah, baik aku. Oh, ni kejayaan perniagaan saya ni semua kerana kekuatan saya, tuan-tuan. Dia tak sedar kalau bukan kerana rahmat, pertolongan daripada Allah. Nak sebut Allah, Allah pun tak boleh, tuan-tuan. Kita duduk mengaji malam ni kalau bukan kerana taufik hidayah daripada Allah. Tuan-tuan lahir nak Islam ni pun tak dapat Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lahir Islam ni kita pilih kan, tuan-tuan. Kita ingat kita lahir daripada keadaan Islam ni, kita isi borang sebelum kita lahir ke. Islam ni pun Allah pilih kita dah, tuan-tuan. Dan kita boleh melakukan amal ibadah ni semua kerana rahmat dan pilihan daripada Allah sejak azali. Jadi kena berterima kasih, syukur kepada Allah. Yang baik pandang kepada Allah, yang buruk ni memang kelemahan diri kita, tuan-tuan ya. Baik, saya nak jelas lebih dalam lagi, tuan-tuan ya. Saya ingat saya dah sebut dengan tuan-tuan perkara ni sebenarnya. Cuma kita dah menyebut tentang perkara ni, dia kena faham betul-betul, tak nak rosak akidah kita, tuan-tuan. Saya nak sebut perkara ni balik, tuan-tuan ya. Baik, yang seterusnya saya nak sebut dengan tuan-tuan, orang yang mendakwa, contohlah tuan-tuan, perkara ni berlaku bukan pada zaman kita sahaja, tuan-tuan ya. Perkara ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar pun berlaku dah, tuan-tuan ya.
zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali berlaku dah tuan-tuan ya. Kalau ikut zaman Sayyidina Umar, ada orang yang dia minum arak. Tuan-tuan, minum arak ni dari segi hukumnya hudud tuan-tuan ya. Hukum hudud ni, orang yang minum arak dia kena sebat 40 kali rotan. Tuan-tuan ni orang yang minum arak nah 40 kali rotan nah. Dan ada orang ni bila Sayyidina Umar kata, kenapa kamu minum arak? Tuan-tuan tak? Jadi kata dia, nak buat macam mana? Allah tentukan aku minum arak, tuan-tuan tak? Jadi Sayyidina Umar marah tuan-tuan, tambah 40 kali lagi tuan-tuan. Jadi maksudnya dia ni kena rotan 80 kali tuan-tuan ya. Nak ceritanya sandar perbuatan buruk pada Allah ni tak betul, sehingga Sayyidina Umar tambah 40 kali rotan. Jadi 80 kali tuan-tuan ya. Perkara ni zaman Sayyidina Umar berlaku dah tuan-tuan ya. 40 kali kerana kesalahan dia minum arak, 40 kali lagi tambah takzir dia panggil, kerana salah etikad akidah dia buat perbuatan dosa, dia salah ke Tuhan. Dan dulu tadi saya sambungkan tuan-tuan, ada perkara penting yang saya nak bagi tuan-tuan sampai kepada logik akal kita. Tuan-tuan, ada orang pening kadang-kadang, dia pening macam mana ustaz kan, baik daripada Allah, buruk daripada kita. Ni saya akan sebutkan tuan-tuan, bagi sampai sungguh akal kita ni jelas faham tuan-tuan, supaya betul i'tikad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dah azan dulu, saya sambung balik.
perbahasan ni. Biasa kita kuliah ni syak kita berhenti dah. Dan hari ni baik kena sambung juga sebab perbahasan ni kena selesaikan. Bahasan ni memanglah tuan-tuan ya, nak ingin memandang qada qadar takdir Tuhan ni memang perkara yang menjadi permasalahan manusia, dan kadang-kadang i'tiqad kita jadi rosak, zindik, tuan-tuan, jatuh kepada murtad, kafir bila kita menghina Tuhan ataupun kita memperendahkan martabat Allah. Baik tuan-tuan ya, nak jelaskan dari segi logik akal pula tuan-tuan kita nah. Baik, seterusnya tuan-tuan, sama-sama kita buka minda kita fikir tuan-tuan ya. Baik, contoh tuan-tuan nak contoh perzinaan, katalah zina tuan-tuan nak, perbuatan mudah zina lah. Ataupun hari ni kita ambil mata kita tengok perempuan lawa dalam handphone kita, tengok cerita, tengok drama tuan-tuan nak, tengok nyanyian, tengok joget. Dosa kan? Kita tahu dosa tuan-tuan nak. Baik, perbuatan-perbuatan dosa yang kita buat ni sama dengan biji mata kita dan sebagainya tuan-tuan, ataupun orang yang melakukan perzinaan tuan-tuan nak. Baik, persoalan ni tuan-tuan, sama-sama kita fikir nak bagi nampak sungguh perkara ni tuan-tuan nak. Orang yang melakukan perzinaan tuan-tuan, adakah dia melakukan perzinaan itu tanpa diri dia yang mengawal keadaan diri dia tu? Tuan-tuan ya, adakah maknanya seorang yang buat zina ni dia tak boleh kawal diri dia, tiba-tiba je badan dia bergerak sendiri tuan-tuan tak? Seolah-olah macam ada jin dalam badan dia. Dia kaki dia gerak, kenapa kaki aku gerak ni tuan-tuan tak? Kenapa aku berjalan ni kan? Adakah begitu keadaannya tuan-tuan? Persoalan dia, sehingga masuk rumah orang, jumpa orang 12 malam, adakah perkara itu terpaksa sampai dia tak boleh tahan diri dia? Minta maaf cakap tuan-tuan nak, sampai duduk rumah janda ke contoh je tuan-tuan nak, sampai dapat bersama ni bahasa tak benar elok tapi nak sebutnya tuan-tuan, sampai buka baju, sampai minta maaf tuan-tuan nak cakap, maksudnya sampai Allah mengejut tuan-tuan nak. Allah bahasa ni tuan-tuan maknanya sampai berlaku perkara tu. Adakah kejutan tu, semua perkara tu tiba-tiba terjadi tanpa kita boleh tahan diri kita tuan-tuan nak? Sampai berlaku zina tu lah, sampai habis berlaku lah tuan-tuan nak. Ataupun kita yang buat, memang kita yang gerakkan kaki kita, kita yang rancang pukul berapa, kita yang memang dah mesej awal-awal, kita yang memang ambil selimut, buka pintu, kunci pintu tuan-tuan nak. Jadi dari segi zahirnya memang itu keadaannya, memang kita yang buat. Kalau kita nak salahkan Tuhan betul-betul, kalau memang kita memang tiba-tiba terarah, terbawa, terpaksa tanpa kita boleh tahan diri kita, kalau gitu nak salahkan Allah tak apalah. Tapi masalahnya kita buat, kita rancang, kita yang sampai menyelesaikan perkara tu, sampai buka baju, SMS dan sebagainya tuan-tuan. Begitu juga kalau kita ambil handphone, siapa yang pergi tekan YouTube tu, siapa yang pergi cari cerita-cerita tu, siapa yang buka, siapa yang merelakan diri nak tengok perempuan lawa tu, siapa yang buat tu? Bukan kita tuan-tuan, bukan pilihan kita, bukan memang kita yang buat. Jadi sebab tu maknanya dari segi logik pun, bila kita dah buat salah, tak ngaku kita salah ke takdir Tuhan. Betul ke tidak begitu? Memang tak betul lah. Itu dikatakan dalam pengajian tasawuf, kamu buat dosa tapi kamu lapikkan nafsu kamu dengan kesalahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya marah tuan-tuan. Padahal kamu yang tak kuat iman, kamu yang banyak dosa, kamu yang tak kuat sabar, kamu yang tak ada ilmu, kamu yang salah, kamu yang gitu gini sebagainya. Tapi bila kamu buat dosa, Allah nampak ke dia tu, nampak marah tuan-tuan ni. Saya tak suka tuan-tuan nak, sebab maksudnya kelemahan kita, kebodohan kita tuan-tuan nak, kebodohan kita dan sebagainya, tak kuat kita nak lawan diri kita, kita pergi ikut nafsu, ikut syaitan dan sebagainya tuan-tuan. Dan bila salah, kita nak lapik diri kita, nak kata kita tak salah, kita kata ni kan takdir Tuhan tuan-tuan nak. Bodoh cakap gitu tuan-tuan ya. Jadi dari segi logik akalnya pun tuan-tuan, memang manusia ini bila buat salah, bukan dia tak ada pilihan. Sebab tu esok ada neraka tuan-tuan. Kenapa ada neraka? Kerana memang pilihan kita, perbuatan kita. Sebab tu hari ni tuan-tuan, Ustaz kenapa saya tak khusyuk semayang kita? Jangan kata ni takdir Tuhan, jangan tuan-tuan ya. Memang salah kita. Tanyalah diri kita, dosa kita di luar semayang macam mana? Mata kita jaga tak jaga? Zikir kita kepada Allah sejauh mana? Ustaz kenapa saya tak mampu nak tahajud? Bukan setakat tuan-tuan, saya sendiri pun tuan-tuan nak. Kenapa aku Allah tak buat bangun tahajud? Dia kata dah takdir Tuhan, tak buat aku masalah. Kita kena muhasabah diri kita. Kenapa Allah tak izinkan kita untuk bangun malam? Bagaimana kita punya kehidupan pada siang hari dan sebagainya, menyebabkan Allah tak izinkan kita, tak mudahkan kita untuk bangun malam tuan-tuan nak. Kalau kita ambil pengajian tasawuf dengan Syekh Abdullah,
Syekh kata zikir Allah Allah, tapi zikir kita tak berjalan. Jumpa dengan Syekh tanya, kenapa awak tak berzikir? Macam mana Syekh? Allah tak beri kekuatan untuk saya berzikir. Itu bodoh cakap gitu. Tuan-tuan, bila lemah kita, jangan sandar ke Tuhan. Memang kita yang malas, kita yang kurang mujahadah. Sedangkan Allah dah bagi itu dalam Al-Quran. Awak kenapa bacaan awak tak bagus? Kamu yang tak nak belajar. Tuan-tuan, sebutan kamu kenapa tak betul? Dah nak macam mana? Allah takdir saya, mulut saya begini. Dan kita tak belajar betul-betul. Kita tak sungguh-sungguh mujahadah, tiba-tiba salahkan Tuhan. Ni manusia ramai hari ni, tuan-tuan. Awak kenapa miskin begini? Kenapa awak tak cari rezeki? Ni saja ke tuan-tuan, rezeki hidup saya. Bodoh cakap gitu. Dan kan Allah buka rezeki di muka bumi ni luas. Kita yang malas, kita yang tak usaha, sandar ke Tuhan mudah. Kita orang awam pun terima. Betul juga. Dah Allah takdirkan. Nak macam mana? Dia salah, kita salah juga. Kalau saya tak boleh dengar, tuan-tuan. Saya tak boleh dengar kataan-kataan gitu sebab melapik kejahatan nafsu, melapik kemalasan nafsu, melapik kehendak-kehendak nafsu yang jahat dengan Allah punya perbuatan. Ni takdir Tuhan. Sedangkan kita tak usaha, kita tak buat, kita tak cari, kita tak belajar. Jadi tuan-tuan, mulai pada hari ini, kita yang mengaji tauhid ni tuan-tuan, tauhid yang sebenar, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, jangan sekali-kali tuan-tuan hinakan Allah dengan kebodohan nafsu kita. Jangan sekali-kali kita salahkan Allah dengan sebab kita sendiri, diri kita sendiri dan sebagainya, tuan-tuan ya. Baik. Jadi memang segala kelemahan, segala kekurangan itu hakikatnya kerana memang berpunca daripada kita yang kita kena cari, kita kena muhasabah, tuan-tuan gitu nah. Jadi saya ulang balik pada tuan-tuan, walaupun semuanya dalam kehendak pentadbiran Allah, tapi setiap sesuatu yang Allah buat pada diri kita, pada alam, pada masyarakat, Allah kita bangkit mengambil pengajaran, muhasabah diri. Bukan Allah suruh salahkan dia. Kalau kita salahkan Tuhan, tuan-tuan, tak ada syariat lah. Syekh Abdullah kata, apa guna ada syariat? Apa guna ada taubat? Apa guna ada untuk perbaikan diri, muhasabah, istighfar, bangun malam, menangis? Apa guna? Dah semua Allah laka. Orang bercerai, tuan-tuan, tak? Bercerai. Kenapa awak bercerai? Dah jodoh saya setakat ni, kahwin pula, tuan-tuan, tak? Bercerai pula. Dah jodoh saya setakat ni pula. Kan sampai 4-5 kali kahwin, tuan-tuan. Ini benda yang berlaku daripada hari ni, tuan-tuan. Kita tengok artis hari ni kahwin 4 kali 5 kali, cerai. Bila tanya kan, bila ada orang interview, kenapa awak bercerai? Jodoh saya setakat ni je, tuan-tuan. Memang kau kahwin 100 kali pun kau takkan dapat hidup bahagia, sebab setiap kali kau cerai kau salahkan Allah. Bila kau nak baiki diri kau kena tanyalah kenapa Allah buat kau bercerai. Maksudnya kau kena muhasabahlah diri kau. Mungkin kerana kau tak pandai layan suami, mungkin diri kau tu maksudnya banyak kelemahan, kau tak pandai urus rumah tangga, menyebabkan Allah takdirkan begitu dalam hidup kita. Satu lagi perkaranya, tuan-tuan, yang kita kena faham, dia tidak akan berlaku macam ni, tuan-tuan. Nak bagi mudah nampak lah. Dia tak akan berlaku masakan kari, tuan-tuan. Masakan sop ke, kari ke, kurma ke, dia tak akan tiba-tiba siap je kurma tu, tuan-tuan. Tiba-tiba ada je kurma, ada je masakan kurma ayam kan. Tiba ada je masakan kurma, masakan kari ayam. Dia tak jadi gitu. Melainkan dia ada ramuan-ramuan dia sebelum dia tu. Dia ada bawang dia ada perencah kari dia, digaul, dimasak, siap semua, baru hasil, tuan-tuan. Macam kita buat bubur lambuk kan. Tiba-tiba ada bubur lambuk, tak maunya. Kena beli daging, adalah ramuan-ramuan asas dia, terus jadi bubur lambuk gitu, tuan-tuan. Dia tak akan berlaku perceraian tu tiba-tiba berlaku, melainkan sebab-sebab tu kan banyak. Kau kena tengoklah muhasabah sebab-sebab tu. Tiba-tiba kau bercerai je, mesti ada rentetan tu yang kau kena muhasabah. Lepas tu bila berlaku perkara-perkara buruk, jangan Allah buat aku. Kau kena tengoklah diri kau, sebab-sebab berlaku sampai begitu tu kenapa. Macam kita ada zina tadi, tuan-tuan. Dah kau yang pergi mesej dia sebelum ni, yang kau pergi cari dia, yang kau pergi rancang dan sebagainya, tu kan kau yang buat sebab-sebab tu. Bila kau yang mengarahkan perkara tersebut, akhirnya Allah izin berlaku. Jadi bila berlaku, ni salah Tuhan, ni takdir Allah. Sedangkan kau yang merancang, kau yang buat perkara tersebut. Bila dah berlaku, kita sendar ke Tuhan. Sedangkan kesalahan itu semua daripada diri kita. Jadi mulai pada hari ni, tuan-tuan, betulkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kita ni, setiap keburukan itu balik pada diri kita, kelemahan diri kita, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, dia seperkara lagi yang kita kena faham dari segi perkara ni, tuan-tuan ya. Dia asal kita ni, tuan-tuan, kita memang jahat, tuan-tuan ya. Kita ni asalnya, sebab tu Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran,
Allah mengatakan ni takhir lah tuan-tuan ni. Lama-lama ni pening kok tuan-tuan. Sekarang ni lama-lama sangat tuan-tuan ni. Saya pun terus terang kata dengan tuan-tuan ni, nak faham perkara ni makan masa. Lama nak faham tuan-tuan ni. Bila Allah dah bagi faham tak ada apa-apa lah tuan-tuan ni. Hidup kita ni aman je lah, tak ada apa-apa lah. Dia sebenarnya nak betulkan i'tiqad je tuan-tuan ni. Nak betulkan pegangan kita tu sahaja. Bila betul pegangan kita, betul sangkaan kita dengan Allah dan sebagainya, tak ada apa-apalah tuan-tuan ni kan. Selesailah masalah ni tuan-tuan ya. Seperkara lagi tuan-tuan, kita kena faham kita ni tuan-tuan, asal kita siapa. Tuan-tuan kena faham asal kita. Jangan ambil diri kita yang sekarang ni, ambil asal kita. Kita lahir ni tuan-tuan ada ilmu tak? Kita lahir ni jahil tuan-tuan nak. Kita lahir dalam keadaan bodoh, jahil. Kita lahir ni dalam keadaan tuan-tuan tak tahu apa-apa, lemah, tiada daya dan upaya tuan-tuan nak. Jadi Allah menyebutkan keadaan kita yang sebenar ni, kata Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Ni kata Allah kepada kita. Kata Allah, wahai sekalian manusia, kata Allah, kalau bukan kerana fadlu dan rahmat aku kepada kamu, tuan-tuan, ni i'tiqad kita yang kita kena yakin. Allah kata kalau bukan kerana rahmat dan kelebihan aku ke atas kamu, Allah kata kamu akan jadi apa? Lattaba'tumus syaitan. Kamu pasti akan ikut gerak langkah syaitan. Jadi tuan-tuan, Allah dah bagi tahu kita dah asal kita ni, kalau bukan kerana Dia yang jaga kita, Dia yang merahmati kita, tuan-tuan, tak ada dalam surau ni. Kalau bukan kerana Dia yang beri taufik hidayah, tuan-tuan duk kena kopi dah hari ni, tuan-tuan. Jadi kita faham kita yang jadi baik ni kerana Dia tolong beri kekuatan kepada kita untuk jadi baik. Maksud asal kita ni, tanpa Dia kita akan buat macam-macam kejahatan. Jadi itulah asalnya diri kita. Sebab tu bila kita dapat kebaikan, kita kena faham kerana Dia selamatkan kita. Dan bila tuan-tuan tengok di luar sana keadaan-keadaan manusia yang mungkin belum bersama kita di masjid dan sebagainya, jangan kita rasa diri kita hebat, bagus dan sebagainya. Kerana keadaan kita pada hari ini kerana rahmat Allah. Keadaan orang dekat luar sana kerana Allah membiarkan mereka. Kerana dengan usaha sebab-sebab musabab yang mereka lakukan sendiri, yang mereka sendiri tak usaha, tak mujahadah, tak lawan diri dan sebagainya, maka Allah biarkan mereka begitu. Kalau mereka sungguh-sungguh nak cari hidayah Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah kepada mereka tuan-tuan ya. Kerana mereka ikut hawa nafsu, syaitan dan sebagainya, maka itulah yang terjadi kepada mereka tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan dakwah kawan-kawan, tuan-tuan nak ziarah kawan-kawan, kita kata jomlah solat jemaah. Dia kata apa? Minta maaf lah sahabat, aku ni hidayah tak sampai lagi tuan-tuan tak. Tu bodoh juga kita tuan-tuan ya. Hidayah Allah kena cari. Kau nak tunggu hidayah Allah sampai bila? Kau mati esok kau nak sampai hidayah Allah. Macam Fir'aun, tuan-tuan. Fir'aun dah sampai nyawa gara-gara baru kata aku beriman kepada Nabi Musa dan sebagainya. Situ baru kau nak nampak, nak kembali, nak bertaubat dan sebagainya. Jadi masa tengah hidup ni, kenapa kau tak cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi perkara tu kita boleh usaha, kita boleh capai tuan-tuan ya. Jadi saya rasa tuan-tuan dah cukup jelas. Saya malam ni sebenarnya saya nak fokuskan i'tiqad akidah kita ni. Kita kena faham walaupun takdir Allah semua siap belaka dah, yang buruk itu tetap kena sandar pada diri kita. Itu saja sebenarnya perbahasan yang banyak tu nak membetulkan kita. Jangan sampai kita ni kelemahan kita salahkan Tuhan. Jangan. Yang tu kita telah menjatuhkan ketinggian martabat Allah. Apa kesalahan tu memang bermula daripada diri kita. Maksiat yang kita buat, semua memang kesalahan diri kita. Sebab tu esok ada neraka tuan-tuan tak? Dan neraka tu pula ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab apa banyak tingkatan dia? Sebab ikut keadaan manusia. So, lagi banyak ikut syaitan, lagi jauh dia dalam neraka tu tuan-tuan. Sebab apa esok syurga ada tingkatan-tingkatan dia? Sebab ada orang yang kuat mujahadah, maka banyaklah, tinggilah martabat dia di sisi Allah. Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan hari ni masing-masing diri tuan-tuan masing-masing. Maksudnya kita bina diri kita masing-masing. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan ikut je apa nak jadi. Jangan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa buka ruang untuk kita benar-benar dekat dengan Dia. Sebab Allah ni bagi tahu dalam Al-Quran, kalau kita benar-benar mujahadah, Allah akan tolong kita. Jadi jangan kita ni berserah. Miskin, berserah dengan kemiskinan. Tak datang masjid, berserah dengan tak datang masjid. Mana boleh gitu? Kena cari hidayah daripada Allah. Tak bangun tahajud, usaha untuk bangun tahajud tuan-tuan. Tak zikir hati, usaha untuk berzikir. Jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tak buat aku berzikir? Kita tak usaha nak cari macam mana Allah nak bagi. Sedangkan Allah sebut dalam Quran itu, kamu kena cari bahawa akan tolong kamu tuan-tuan. Sebab kita ni ada ikhtiar. Orang Islam
Kalau dia pegang etikad ni dengan betul-betul, tak ada orang Islam yang tak maju hari ni. Ni banyak orang Islam yang malas katanya, yang tak berubah. Sebab apa? Sebab dia berserah ikut saja keadaan. Dan bila berlaku apa-apa, dia salahkan. Dia tak salahkan diri dia salahkan orang. Dia tak nampak kelemahan diri dia, rosak etikad dia. Jadi syaitan ni duk makan kita dengan perkara ni, tuan-tuan. Ni coronavirus ni, tuan-tuan. Ada orang-orang yang tak faham akidah ni, dia kata apa? Coronavirus ni takdir Allah sejak azali lagi. Apa kau nak takut? Bodoh apa cakap gitu, tuan-tuan. Maksudnya cakap gitu tak habis. Saya tak suka orang cakap macam tu, tuan-tuan. Jangan kita sebut takdir habis begitu. Tuan-tuan nak letak mana kebijaksanaan Allah? Jangan sebut ni takdir, ni takdir. Saya tak suka cakap begitu. Itu salah dari segi akidah, tuan-tuan. Jangan sebut takdir berhenti setakat tu. Salah. Kena sebut ni takdir Allah, betul Allah kehendak, tapi Allah nak beri peringatan, nak ajar kita, kena habis begitu. Jangan ini kan takdir Allah sejak azali, apa yang kau nak takut? Dan Allah kehendak esok kalau Allah nak hilangkan, Allah hilangkan. Bodoh cakap gitu, tak betul, tuan-tuan. Patutnya bila datang coronavirus, kenapa Allah datangkan ni? Setiap berlaku perkara di muka bumi, tuan-tuan kena faham, Allah Subhanahu Wa tidak mengutuskannya dengan saja-saja. Allah nak beri kita pengajaran dengan kebijaksanaan. Dia nak tegur hamba-hamba dia. Kenapa Allah datangkan? Mungkin kerana dosa kita, mungkin kerana kelemahan kita dari segi hubungan dengan Allah. Masyarakat kita hari ni bagaimana kehidupannya, sehingga Allah mendatangkan perkara ini. Kalau ada orang kata esok kalau Allah nak hilangkan, hilangkanlah. Betul kau nak biar gitu je, nak tunggu takdir Tuhan je. Sedangkan Allah sebut setiap bala aku akan angkat bila manusia kembali kepada kita. Kita kena kembali kepada Allah, bukan tunggu dia naik sendiri. Kita kena bertaubat, kena sembahyang sunat hajat. Itu sebab kadang-kadang manusia ni, tuan-tuan, dia main-main takdir, main-main takdir. Ni kan takdir Allah, ni kan takdir Allah dan sebagainya, tuan-tuan. Anak engkau, kenapa anak engkau dapat 1A je kan? Kau buat apa? Takdir Allah tak macam mana? Nampak tak? Nak lepas diri. Allah tentukan anak aku dapat 1A. Kau kena muhasabah lah. Kau didik anak kau macam mana? Jangan main-main takdir ni, tuan-tuan. Kita ni banyak nak lepas diri, nak bagi orang nampak kita tak salah, kita ni tak betul. Allah takdir, Allah takdir. Saya cukup marah, tuan-tuan. Sebab saya tak boleh orang salah ke Tuhan gitu. Sedangkan kita yang salah. Kita biar anak kita macam mana, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tengok dia ulang kaji pelajaran, tuan-tuan. Kita tak sungguh-sungguh nak suruh dia baca buku. Tiba-tiba dapat 1A, orang tanya, ni semua takdir Tuhan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sensitif hati saya, tak boleh marah sungguh orang yang memainkan Allah begini. Sebab bodohnya nafsu kamu, jahatnya nafsu kamu, Allah yang jahat. Allahu Akbar. So saya kata dengan tuan-tuan, ramuan tadi tak akan berlaku melainkan sebab-sebab tu kita yang buat. Bila kita ikut sebab-musabab kepada yang tak betul, maka Allah bagi tak betul lah, tuan-tuan. Kalau kita buat sebab-musabab yang betul, maka akan dapat yang betul lah. Kita nak bangun tahajud, kita buat sebab-musabab. Kita ambil sembahyang, kita istirahat malam-malam, kita kunci jam, kita baca amalan Rasul, insya-Allah bangunlah tahajud tu. Ni bila tak bangun tahajud, Allah tak takdir saya nak bangun tahajud, nak macam mana? Sedangkan dia sendiri tak ada minta, tak ada mohon, tak ada kunci jam, tak ada ambil sembahyang, tiba-tiba salahkan Allah. Kemudian kehidupan pagi dia tak baiki dengan dosanya, dengan TV dan sebagainya, tak bangun tahajud, salahkan Allah. Contohlah, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, itulah etikad yang sebetulnya, supaya bila kita betul dengan Allah, betul lah kita punya ibadah, barulah Allah ni kasih kepada kita, baru Allah sayang kepada kita. Maksudnya kita ni benar-benar mengenal hak-hak kehambaan dan mengenal sungguh hak-hak ketuhanan ke atas diri kita, tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan maknanya kurang faham lagi, nak bertanya, boleh jumpa saya secara personal lah, tuan-tuan ya. Perkara ni memang halus lah perkara ni ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memberikan kita hati yang benar-benar mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar pengenalan, tuan-tuan ya, supaya jangan salah dari segi makrifat kita kepada Allah, khasnya tentang apa yang dia sebut tadi. Mudah-mudahan Allah beri kita kepahaman yang baik, dan bila kita baik i'tiqad hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Kita semakin mengenal kasih sayang dia dan sebagainya, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi untuk yang terakhir ni, tuan-tuan, saya nak perkenalkan dengan tuan-tuan dengan imam baru kita ni, tuan-tuan ya. Jadi kita alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan mana segala kebaikan itu ya dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan. Jadi Allah izinkan kita untuk kita maknanya memperolehi dua orang imam yang insya-Allah yang akan bersama-sama dengan kita dan akan mula bertugaslah, tuan-tuan ya. Jadi kita sebut mereka sebagai imam tetap kita lah, insya-Allah, tuan-tuan ya, yang akan membantu kita bersama-sama. Jadi insya-Allah akan mula bertugas pada hari Isnin, tuan-tuan ya. Jadi hari ini kita bawa mereka sebagai pengenalan, tuan-tuan ya. Jadi mungkin Tuan Haji Kamaruddin
ada nak menyampaikan sebagainya. Jadi mungkin saya akan sebutkan sedikit pengenalan lah untuk mereka sebagai untuk tuan-tuan kenal lah. Sila apa nama Imam Muda Farhan dengan Imam Muda Syukri. Bangun kita ada kat sini. Duduk sebelah saya ni kat sini. Muda Syukri di sini. Farhan ni. Syukri tak? Syukri. Baik tuan-tuan. Jadi ini Imam Muda Farhan lah. Muda lagi ni tuan-tuan. Umur 21 tahun. Yang ni Imam Muda Syukri umur 26 tahun tuan-tuan. Dan Imam Muda Syukri ni dia ni asal orang Ganu tuan-tuan. Orang Ganu ni orang Johor kita lah. Dan Imam Muda Syukri kita ni dia sekarang ni bertugas sebagai guru di sekolah tahfiz, Mahat Tahfiz Riyadhus Shalihin. Jadi beliau ni guru tahfiz, alhamdulillah 30 juzuk al-hafiz lah Imam Muda Muhammad Syukri al-hafiz tuan-tuan. Jadi pada siang harinya beliau bertugas sebagai guru tasmik dan guru pelajaran di Mahat Tahfiz Riyadhus Shalihin, dan dia akan membantu kita pada solat-solat 5 waktu lah insya-Allah. Dan Imam Muda Farhan kita ni pada siang hari dia belum ada apa-apa tugasan lah. Jadi dia memang setakat ni dia sepenuh komitmennya di sinilah. Jadi dia jadi imam kita di sinilah. Imam Muda Farhan kita ni dia diploma syariah kan? Diploma syariah daripada Kolej Islam Sofa tu di Ampang sana. Jadi itulah sedikit pengenalan, dan insya-Allah mungkin kita akan terus maknanya manfaatkan ni sampai kepada Ramadan nanti, maknanya kita akan terus bersama-sama lah Allah SWT. Jadi saya ingat itu sekadar pengenalan yang saya nak sebut mungkin lagi. Ya, saya. Baik, ya, sumbangan ni. Okay, baik, ini ada sumbangan daripada tuan pengurusi kita ni, sorban tabarruk untuk imam kita ni. Jadi mudah-mudahan maknanya boleh dimanfaatkan dalam setiap solat ni, gunakan serban ni untuk menambahkan nilai pahala solat lah tuan-tuan ya. Jadi solat ni dengan berserban kata Nabi SAW 70 kali ganda lebih baik daripada tanpa serban lah. Jadi mudah-mudahan ya, insya-Allah. Baik, barakallahu fiik. Ini serban pula. Ya. Jadi nak cakap apa? Dia nak cakap apa? So jangan tadi tuan-tuan boleh saling kenal. InsyaAllah Isnin ni akan mula bertugas sebagai imam tetap sampai seterusnya lah. Jadi proses percubaan ni 3 bulan dan kontrak untuk awal ni setahun, dan kita akan sambung berterusan insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.